Baik, kita berada pada muka surat 293 pada bab yang ke-52. Ya. Bab maja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Aish, maksudnya macam mana baginda survive, ya. Macam mana baginda hidup, kehidupan di sini macam mana baginda survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanan muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmin wa sa'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq. Yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahabbuqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 293 pada bab yang ke-52. Ya. Bab maja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Aish, maksudnya macam mana baginda survive, ya. Macam mana baginda hidup, kehidupan di sini macam mana baginda survive, macam mana bentuk pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lifestyle, Aish di sini lifestyle. Aisyah itu pun maksud lifestyle, kehidupan.
cara hidup Aisyah. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengajarkan doa apabila kita melihat sesuatu yang tertarik pada hati kita berkenaan dengan dunia, sesuatu perkara dunia yang kita nampak dan hati kita tertakjub, tertarik, maka kita baca doa, Allahumma la ainsya illa ainsyul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Tidak ada ainsh yang sebenar kecuali ainsh akhirat. Ya, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Baik. Hadis yang pertama, bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Aku mendengar Simak bin Harb berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian menikmati apa sahaja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Aku pernah melihat Nabi kamu SAW tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Ini Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW, sedang berbicara dengan para tabi'in. Kerana zaman tabi'in tu juadah sudah semakin pelbagai, semakin banyak pilihan. Ya, lain zaman kan lain juadah. Sekarang ni kalau nak banding dengan kita zaman kanak-kanak dulu, macam mana juadah sekarang? Ya. Macam itulah kita kata kat anak-anak, kalian boleh makan macam-macam sekarang. Ya. Dengan lobsternya, dengan churrosnya, dengan pizzanya. Ya. Mushroom pie-nya. Chicken pie. Dulu kami ubi kayu je. Contohnya. Pun nasi dengan ikan masin. Kalau ikan masin tu terlalu sedikit, cium je makan nasi. Sekarang kamu makan macam-macam. Dulu makan. Memang ada kalau yang betul-betul miskin tu dia gantung ikan masin tu. Ya. Nasi putih dia. Bau dia. Minyak masak jadi kuat. Baik. Hadis yang kedua, wabihi qala hadatsana Harun bin Ishaq hadatsana Abdah daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya kami keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menetap selama sebulan dengan tidak menyalakan api, iaitu tidak memasak. Tiada makanan melainkan hanya tamar dan air. Sebulan tu langsung tak makan daging sebab tak ada daging yang boleh dimasak. Tak ada, dalam rumah tak ada stok daging. Sebulan berlalu. Dan jadi makan apa? Tamar dan air. Tamar dan air. Kadang sebulan, kadang 2 bulan. Tak berasap rumah Rasulullah SAW. Kehidupan Nabi SAW, baginda menjalani kehidupan Aish, menjalani kehidupan yang seperti itu, suatu hikmah agar umat ini, pertamanya jangan menyangka bahawa apabila seseorang itu hidup dalam keadaan susah, makan pun susah, itu tanda Allah Ta'ala tak sayang dia. Itu tanda Allah Ta'ala tak bertindak adil kepada dia. Allah tak hiraukan dia.
Jangan sampai tersangka begitu. Sebab kehidupan manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT, manusia yang paling dikasihi Allah, manusia yang paling tinggi darjat di sisi Allah SWT, Allah Allah takdirkan kehidupannya berlalu seperti itu. Ya. Maksudnya seseorang itu apabila hidup susah, ya, makan susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, jangan sangka Allah tak sayang dia. Rasulullah ni rumahnya berbulan-bulan tak berasap. Adakah itu tanda Allah tak sayang pada Rasulullah? Tidak. Jadi ukurannya adalah bagaimana hati itu terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kaya ke, orang yang miskin ke, orang yang cukup makan ke, tak cukup makan, yang penting bagaimana hati itu terpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah ni bawa urusan hati, ajaran hati. Ya. Dalam keadaan baginda hidup sedemikian rupa, Rasulullah tak pula melarang sahabat-sahabatnya untuk berniaga, berharta, memiliki kekayaan. Ya. Antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam, antara yang terawal masuk Islam, antara tujuh orang yang terawal masuk Islam, kan? Lepas Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya hari pertama Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, beliau bawa 6 orang rakan. Salah seorangnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini rakan-rakan bisnes beliau. The first day when Sayyidina Abu Bakar embraced Islam, he brought 6 others of his companions to embrace Islam. And one of them was Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Later on, he became the wealthiest sahabat. Bahkan Yahudi pun tak ada sekaya beliau pada ketika itu. Padahal ketika itu yang terror meniaga ni Yahudi. Yahudi ni menguasai pasar Madinah. Tapi tak ada siapa boleh beat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman dah memang excel sejak di Mekah, kemudian berpindah selai pinggang ke Madinah. Hijrah sama Rasulullah. Beliau muhajirin. Sebab kita perlu faham, sahabat-sahabat Nabi perlu keluar senyap-senyap ketika peristiwa hijrah. Jika dikesan oleh orang Mekah, nanya, padam. Sebab tu mereka keluar berperingkat-peringkat, supaya tak nampak macam ramai-ramai sedang berhijrah. Dan tak boleh bawa barang. Kerana bawa barang, mana nanti lalu kawasan pintu kota, orang tanya, bawa mana bawa barang? Jika dia nak pindah, memang dia akan dicekup lah. Jadi mereka perlu keluar senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Jadi Sayyidina Abdul Rahman selai sepinggang. Sampai dekat Madinah, dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar di sana oleh Rasulullah. Sahabat persaudarakan mereka. Dan sahabat Ansar tadi kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, begini, kita sudah saudara, saya bagi 2 semua sekali. Harta saya bagi 2, tanah saya bagi 2, rumah saya bagi 2, sebab saya ada 2 isteri. Kamu pilih yang mana satu isteri kamu nak, saya ceraikan dia, kamu ambil dia. Yang mana kamu berkenan. Not me to choose. You yourself choose which one you like. Kita bagi 2 semua. Memang boleh pun. Memang boleh. Bila sudah reda, sama-sama reda, sebab semua dah sanggup berkorban kerana Allah. Ya. Syekh Abdul Rahman bin Auf kata, semoga Allah berkati pada kamu, pada harta kamu, rezeki kamu, keluarga kamu. Saya tak perlukan tu semua. Just tunjuk mana pasar saja. Bagi saya GPS, macam mana nak ke pasar. Itu je. That's all. Dia ni dari pasar begini begini dia tunjuk, tapi ni ada modal, nak guna modal tak perlu modal. Orang yang dah hebat bisnes, dia tak perlu modal. Dia pergi pasar, dia jumpa salah seorang yang ada di pasar, kita boleh tak keju ni saya berhutang, saya nak jual
masuk dalam akaun berhutang. Jadi beliau pun ambil, dia ambil secara kredit lah. Kemudian beliau dapat jual dengan harga yang lebih mahal. Kemudian daripada situ beliau dapat kumpul modal. Kemudian beliau beli semua tali kekang kuda yang ada dekat seluruh pasar. Sampai tak ada kedai pun ada lagi tali kekang kuda. Sekarang semua orang cari siapa yang ada tali kekang. Harganya ada, semua tali kekang ada pada Abdul Rahman bin Auf. Bila permintaan tinggi, dia naikkan harga. Dia wujudkan permintaan. Untuk wujudkan permintaan, dia beli semua sekali. Sampai tak ada satu kedai pun tertinggal lagi bagi stok tali kekang kuda. Bisnes. Akhirnya, beliau telah menjadi orang yang sangat kaya raya, meninggal dunia dalam keadaan trillionaire. Hartanya sangat. Dan beliau mengumpul kekayaan itu di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan mata Rasulullah. Sejak daripada from the first day, from the day one, when they entered Madinah Munawwarah. He built his giant company, empire, company Syed Abdul Rahman bin Auf ni, harta dagangannya, unta yang pertama dah sampai Mekah, unta yang terakhir baru keluar daripada Madinah. Lepas tu sampai sekarang tidak ada sesiapa yang dapat lawan kekayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Manusia terkaya. Kumpulkan seluruh kekayaan Bill Gates, Warren Buffett, Zuckerberg, Elon Musk. Kumpulkan semua, tak dapat lagi lawan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sebab Rasulullah SAW ajarkan umat ini, pertama sekali hati. Kalau harta dunia letak di tangan, jangan di hati. Di dunia ini tempat usaha, kamu boleh usaha dengan cara yang halal, kamu tak mengabaikan syariat, kamu tak mengabaikan tanggungjawab, kamu tak mengabaikan amanah, tak mengabaikan hukum hakam, silakan. Rasulullah tak menghalang. Tak pernah kata Syed Abdul Rahman bin Auf, bola. Banyak mana harta mu nak kerja? Nak impun banyak mana harta? Mungkin boleh masuk kubur pun. Banyak mana harta mu nak kumpul? Kapan tak ada kocek ni? Tak ada poket ni. Masa satu sedia pun tak ada. Kapan tak ada sediakan poket? Tak ada. Selagi seseorang itu dapat tunaikan amanah dan tanggungjawab, dapat jalankan syariat dalam masa yang sama, dia berharta dan baik, dia tidak menjadi masalah, tidak menafikan sifat zuhud. Syekh Abdul Rahman tetap zuhud. Nabi yang terkaya adalah Nabi Sulaiman, orang yang zuhud, walaupun haikalnya daripada emas, istananya hebat, tinggal sana Balkis pun begini saja di bawah. Tapi orang yang zuhud, kerana agama ini ajarannya di hati. Zuhud itu di hati. Cinta dunia itu di hati. Kalau banyak harta itu tidak zuhud, maka Nabi Sulaiman tidak zuhud, Syekh Abdul Rahman tidak zuhud. Ini tidak mungkin. Zuhud adalah suatu sifat hati, iaitu hati yang berpaling daripada dunia. Walaupun dia ada banyak harta, suntai dunia sekalipun, hati dia tidak terlekat dengan dunia. Hati dia tak terpaut dengan dunia. Dan hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad, hadatsana Sayyar, hadatsana Sahal bin Aslam, daripada Yazid bin Abi Mansur, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan. Kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perut-perut kami yang masing-masing terikat dengan sebiji batu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada kami perut baginda sallallahu alaihi wasallam yang terikat dengan 2 biji batu. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, hadis ini gharib daripada hadis Sayyidina Abi Talhah. Kami tidak mengetahuinya melainkan dengan bentuk hadis ini dan makna kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perut-perut kami yang terikat dengan sebiji batu. Bila setiap individu mengikat perutnya dengan batu kerana kesukaran dan lemah kesan daripada kelaparan. Batu besar. Batu besar
diikat. Sebab bila perut dah kempis, dia sakitkan perut. Dia sakitkan perut yang kosong. Sebab dia dah kempis. Jadi dia nak sokong. Dia nak sokong sesuatu yang ikat. Jadi dia bantu untuk kurangkan sakit kempis perut tadi. Dia dah tak ada makanan sangat. Tapi rupanya bila Rasulullah angkat bajunya, bukan satu batu, dua batu. Orang zaman dulu memang ini caranya kalau nak mengatasi perut yang terlalu kempis sebab tak ada makanan. Dua batu. Kalau kita buka, mungkin nampak dua perut. Rasulullah nampak dua batu di perut. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Adam bin Abi Iyas, hadatsana Syaiban Abu Muawiyah, hadatsana Abdul Malik bin Umayyah daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu kebiasaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dan tiada seorang pun yang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, mungkin waktu tengah hari. Besok waktu tengah hari, semua orang dalam rumah sebab tengah panas terik. Musim panas di padang pasir, dunia Arab ini panas. Tapi dalam waktu yang begitu, Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah. Baginda SAW bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini, wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku keluar untuk berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang wajahnya, kemudian memberi salam kepadanya. Waktu yang tak biasa keluar untuk jumpa Nabi, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar keluar jumpa Nabi. Rasulullah tanya, kenapa engkau ada sini? Yang Rasulullah pun waktu tu pun patutnya tak ada di luar rumah, patutnya di dalam rumah. Tapi waktu tu pun Rasulullah ada di luar rumah. Maksudnya ada perkara yang menyebabkan mereka berada di luar. Tapi bila Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar kata, sebab saya rindu Rasulullah, memandang wajahnya. Baik. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini, wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab, lapar ya Rasulullah. Straightforward dah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar keluar tu pun sebab lapar sangat. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni dia berlapik dengan Rasulullah. Datang Sayyidina Umar, tak ada berlapik-lapik. Sebab lapar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku juga mendapati bahagian lapar itu. Masing-masing semua ada kat luar rumah waktu tu memang tengah lapar, tengah fikir macam mana nak makan. Sebab dalam rumah masing-masing tak ada makanan. Kemudian mereka pergi ke rumah Abi Haitham bin At-Tayyihan Al-Ansari. Beliau merupakan seorang yang memiliki banyak pokok kurma dan kambing dan tidak memiliki khadam pembantu. Tetapi mereka tidak menemuinya. Kemudian mereka bertanya kepada isteri, di mana suami? Jadi mereka masuk kawasan kebun. Jadi rumah mereka tu kawasan area kebun. Dan Abu Haitham pun dah bagi tahu kepada Rasulullah, bila-bila nak datang, sila datang. Kebun kurma, nak menikmati apa-apa, datanglah. Jadi Rasulullah waktu tuju ke tempat Abu Haitham sebab beliau dah siang-siang dan bilang kepada Rasulullah. Tapi pada waktu beliau datang tu, Abu Haitham tak ada. He was not around. Di mana suamimu? Isterinya menjawab, beliau keluar mencari air tawar. Masih pergi-pergi, timba air. Tidak lama kemudian datang Abu Haitham dengan membawa qirbah. Qirbah ni sejenis bekas kulit, bekas yang dibuat daripada kulit, digunakan untuk isi air di dalam kulit kambing. Qirbah. Qirbah yang penuh dengan air. Kemudian beliau meletakkannya dan datang memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam
dengan menembus baginda Rasulullah SAW dengan ayah dan ibunya. Ini tradisi orang Arab. Bila beliau cinta pada seseorang, beliau akan kata demi nyawa ibu dan ayahku ditebus kerana-Mu. Maksudnya, aku sanggup berkorban walaupun terpaksa berkorban nyawa ibu dan ayahku demi untuk mempertahankanmu. Ini ucapan orang-orang yang betul-betul serahkan dirinya kepada siapa yang dia bercakap seperti itu. Sebab memang seperti begitulah, kita kena cinta Rasulullah lebih daripada ibu bapa kita. Anak kepada seorang ketua munafikin adalah sahabat Nabi yang setia kepada Rasulullah. Munafik pada zaman Rasul adalah orang yang pura-pura Islam. Jadi, ketua munafik ni dah melakukan sesuatu yang pembelotan yang besar dan dah boleh diberikan hukuman bunuh. Dan apabila Rasulullah tawarkan siapa yang sanggup bunuh ketua munafik ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia angkat tangan anak kandung dia sendiri. Anak kandung ketua munafik tu. Biar saya bereskan, settlekan ayah saya sendiri. Ini maksudnya, demi ayah dan ibuku tertebus demi-Mu ya Rasulullah. Ya? Fidaka ummi wa abi ya Rasulullah. Itu maksudnya. Akhirnya Rasul kata, kamu ni anak dia. Betul-betul. Baik, siapa yang sanggup nak bunuh, nak bereskan nyawa Abdullah bin Ubay bin Salul? Tak ada siapa angkat tangan, anak dia lagi. 3 kali Rasulullah offer begitu, 3 anak dia yang bangun. Jadi akhirnya Rasulullah batalkan niatnya. Maksudnya gugurkan hukuman. Sebab baginda ketua negara dan pembelotan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkaitan dengan negara, dan Rasulullah berhak untuk menggugurkan hukuman. Kalau ianya berkaitan dengan hukum hudud, baginda sedangkan tidak menggugurkannya. Hukum hudud ini sesuatu yang Allah tetapkan. Tetapi hukum kenegaraan itu bergantung kepada pemerintah Islam untuk mengenakan takzir yang bagaimana, ataupun mengenakan hukuman yang bagaimana kepada orang yang memberontak. Orang yang memberontak, membelot, boleh dipenjara, ataupun kalau ianya berbahaya boleh dibunuh. Tapi akhirnya Rasulullah membatalkan niat. Baik. Kemudian beliau meletakkannya dan datang memeluk baginda dan menebus baginda Rasulullah SAW dengan ayah dan ibunya. Setelah itu beliau membawa mereka ke kebunnya dan membentangkan tikar untuk mereka. Kemudian beliau pergi ke pokok kurma dan datang dengan membawa setandan kurma lalu meletakkannya. Lalu orang tak bawa tandan terus, ambil buahnya saja. Baginda Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak pilihkan daripada rotak? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku ingin Tuan yang memilihnya, atau memilih yang mana saja daripada rotak dan yang mentah. Sebab rotak ni kurma masak. Yang ada kat tandan tu, ada yang dah masak, ada yang belum masak. Kenapa kamu bawa semua? Tak pilih yang dah masak je. Mana tahu selera Rasulullah pada ketika ini nak yang makan separuh masak pun. Jadi kita pulang pada Rasulullah. Jadi saya bawa tandan semua terus. Ya, pilih. Ini nak layan tetamu yang sangat mulia Rasulullah SAW. Kemudian mereka makan dan minum daripada air itu. Baginda Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di kekuasaannya, inilah antara nikmat yang akan kalian minta kepada Allah pada hari kiamat. Minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Terjemahan ini tidak. Ya. Terjemahan. Tus'aluna anhu ini fi'il majrur. Ini fi'il majrur. Jadi bukan
yang akan kalian minta kepada Allah, tapi yang kalian akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Betul-betul kan? Ini adalah nikmat yang kalian akan disoal oleh Allah. Maksudnya Allah akan tanya. Setiap nikmat kita ni Allah akan tanya. Setiap sen yang kita ada ni Allah akan tanya. Daripada mana dia berasal, ke mana kamu gunakan. Setiap nikmat akan disoal, akan ditanya. Bagaimana kita mempergunakannya. Jadi dapat air yang walaupun dah keadaan lapar macam tu sekalipun, dapat air yang melegakan, yang tu pun akan ditanya. Nikmat yang sebegitu pun kata Rasul akan disoal di hari kiamat. Tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Bila tus'alun dengan tas'adun. Kalau yang terjemahan ni patutnya dia jadi tas'alun. Tapi yang sebenarnya hadisnya tus'aluna anhu. Fi'il majhul. Tempat berteduh yang sejuk dan letak, iaitu atau makanan yang baik dan air yang sejuk. Kemudian Abu Haitham pergi untuk membuatkan makanan untuk mereka. Baginda Nabi SAW bersabda, jangan kamu sembelihkan untuk kami kambing yang sedang melusu. Zaman dulu ni, untuk sediakan hidangan kambing dan waktu tu je. Maksudnya cukup mana-mana kambing, sembelih, siat, terus panggang. Kita macam mana? Datang, ambil tu yang frozen dah, tenang, panaskan dia. Tapi orang Arab ni, saya memang pernah datang sama orang Arab. Dan waktu tu dia sembelih anak kambing kat belakang tu, sembelih, terus kita jangan bayangkan, kita kan waktu ibadah korban dengan nak kena gantung, nak kena siat sikit-sikit. Oh, dia tak ada. Dia seorang kan. Perempuan pun boleh seorang dia. Sekali sembelih, bismillah, Allah Akbar. Dia tahu dia mana tempat nak potong, terus siat semua. Siat habis, terbuka sampai ke kaki-kaki habis. Kulit. Potong-potong, bakar terus. Macam mana orang Arab ni dengan kambing, macam itulah kita dengan ikan. Kita dengan ikan tu lagi lambat agaknya. Nak banding orang Arab dengan kambing. Bila Abu Haitham dah mula nampak nak sediakan makanan, Rasulullah kata jangan, kalau nak pilih kambing, jangan kambing yang menyusu. Sebab kamu boleh ambil manfaat daripada susu tersebut. Lalu Abu Haitham menyembelihkan untuk mereka anakan atau jadian, iaitu kambing betina sekitar 4 bulan, atau kambing jantan yang berusia tak sampai setahun. Masih muda lah. Sebenarnya di dunia Arab ni, kalau daging kambing yang anak dia lebih mahal, sebab dia lebih lembut, dagingnya lebih sedap, lebih lembut. Kalau lagi dah tua, dia lagi liat sikit lah nak banding yang kecil. Kalau dapat yang sembelih yang ibu yang baru yang ada mengandung, keluar anak dia pun boleh ikut sembelihan daripada sembelih ibu ni, boleh dimakan. Itu pun dah lembut, lagi lembut. Kemudian baginda dan Nabi SAW bersabda, adakah kamu memiliki khadam, ini pembantu? Beliau menjawab, tidak. Baginda SAW bersabda, apabila datang kepada kami sabiyun, kamu datanglah kepada kami. Sabiyun maksudnya kalau nanti bila dah ada jihad, peperangan, dan kemudian ada orang Islam dapat tawanan perang, kamu datanglah kepada kami. Sebab tawanan perang kan dia jadi hamba. Jadi kamu mintalah daripada kami supaya ada yang jadi pembantu untuk tolong kamu di kebun, tolong kamu di rumah. Zaman sekarang ni kita tak faham sistem hamba tu, sebab tak ada sistem hamba.
Tak ada jihad yang sah lagi. Masih belum. Pada masa akan datang nanti zaman Al-Mahdi, zaman Nabi Isa akan ada balik tawanan perang. Setiap rumah akan ada hamba-hamba. Memang ada. Yang maksudnya yang join peperangan lah, dia akan bawa balik hamba-hamba sahih. Maka muncullah ada tawanan perang, konsep tawanan perang dalam hukum akal Islam. Jadi di situ ada toleransi. Ada toleransi. Sebab kalau tak, tawanan perang ni akan dibunuh. Kebiasaan kalau kita tengok peperangan zaman dulu, tawanan perang kebanyakannya dibunuh saja. Tapi bila ada sistem hamba, jadi ada pilihan supaya mereka tidak dibunuh. Sebab yang biasa jadi tawanan perang, sama ada orang yang join peperangan, lalu dia kalah, ditangkap, dibawa ke negara Islam, dia kena jadi hamba. Dan juga keluarga mereka semua ditawan juga. Jadi keluarga ni mereka tak join peperangan. Tapi sebab dia dah termasuk dalam kelompok tadi, anak kecil, isterinya, maka dibawa juga sebagai hamba. Zaman dulu kadang-kadang bila dah dikalah perang, dibunuh, semua tawanan perang pun dibunuh, keluarga mereka semua dibunuh, hancur. Dia macam ethnic cleansing. Tapi bila ada konsep tawanan perang dalam hukum hakam Islam, di situ ada toleransi. Sebab kalau tak ada hukum tawanan, memang tumpah darah semua habis. Orang tak berdosa semua tumpah darah. Sebab mereka dah bersalah. Nak lepaskan terus tak boleh. Nak lepaskan terus tak boleh. Mereka orang yang bersalah. Baik. Suatu hari ketika baginda Nabi SAW, ini dah habis, ni cerita hidangan tadi dah habis. Ni dah selepas after period of time, pun dah dengar berita bahawa ada tawanan perang dah ada dalam negara Islam. Ketika baginda Nabi SAW diberikan 2 orang tawanan dan tiada orang yang ketiganya, maka datanglah Abu Haitham kepada baginda SAW. Jadi bahagian Rasulullah dapat 2 orang tawanan dalam pengagihan tu. Sahabat-sahabat Nabi pun dapat, yang Rasulullah dapat 2 orang tawanan untuk dijadikan hamba pembantu. Baginda SAW bersabda, dia pun nampak Abu Haitham datang, dan Rasulullah pun ingat dulu dia pernah offer pada Abu Haitham. Pilihlah di antara kedua-duanya. Beliau menjawab, ya Nabi ya Allah, pilihkanlah untukku. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang penasihat itu adalah orang yang dipercayai. Ambillah orang ini, sesungguhnya aku melihat dia solat dan lakukanlah dia dengan baik. Ini wasiat daripadaku. Jadi orang yang menjadi tawanan perang ni, boleh jadi dia Yahudi, jadi ada cara solat dia. Ada cara solat ni yang tersendiri. Solat, saya pernah nampak video lah orang Yahudi, mereka solat. Bentuknya pun ada mirip-mirip rukuk, sujud tu, qiyam ada. Tak tahulah kalau memang bentuk yang seperti itu mereka warisi sejak zaman dahulu. Tetapi memang solat adalah, walaupun mereka tak diwajibkan 5 fardu waktu, tapi bentuk solat ni dah ada sejak zaman Nabi Adam sebenarnya. Nabi Adam turun dan memang solat. Yang zaman Isra' Mi'raj itu difardukan 5 waktu. Padahal sebelum tu Nabi-Nabi dah solat. Nabi SAW pun sebelum naik Mi'raj jadi imam solat kepada Nabi-Nabi di Masjid Al-Aqsa. Tak gitu. Sebelum naik Mi'raj, terima perintah solat, pagi dia dah jadi imam solat. Makmumnya siapa? Para Nabi-Nabi, para Rasul di Masjid Al-Aqsa. Solat dah memang available. Tapi apa yang berlaku Isra' Mi'raj difardukan kepada umat ini. Umat ini tak difardukan. Dan umat yang dulu pun tak difardukan solat. Umat-umat terdahulu mereka hanya siapa yang nak solat, solat. Kalau tak, mereka hanya cukup berzikir.
Tapi siapa yang nak solat ikut Nabi mereka, silakan. Tapi untuk umat ini Allah Ta'ala banyak perkara yang Allah Ta'ala fardukan. Untuk yang orang terdahulu, hanya Nabi-Nabi saja yang wajib solat. Umat mereka tidak. Tapi untuk umat ini, Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Bahawa kita semua diundang oleh Allah untuk masuk dalam istananya 5 kali sehari dan semalam. Kecuali orang yang berada dalam keuzuran, Allah Ta'ala uzurkan untuk masuk dalam balayarong istananya sampai disuci. Sampai disuci. Dia suci semula, masuk balik balayarong. Allah izinkan untuk menghadap raja kepada sekedar raja. Jadi orang yang solat ni kedudukannya tinggi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dua hamba, ataupun dua hamba ni sebenarnya dia hamba kepada orang kafir zaman dahulu. Tapi orang kafir tu telah dibunuh ataupun tertawan, jadi hambanya dapat sekali di sisi orang Islam. Maksudnya kalau dia dah memang hamba pada tuan dia kafir, tapi hamba tu dah masuk Islam awal. Memang banyak begitu. Sayyidina Bilal hamba, asalnya hamba sahaya, lalu dibebaskan. Tapi tuannya dulu kafir. Ya. Sayyidina Khabab Al-Arat Islam, tapi tuannya dulu kafir. Ya. Baik. Jadi Rasulullah ada dua orang tawanan ketika berpilih. Apa kita kata, Rasulullah pilihkan untuk saya. Ambil yang ni nampak dia jaga salat. Kemudian Abu Haisam pergi kepada isterinya dan mengkhabarkan kepadanya dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya berkata, engkau tidak menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan engkau memerdekakannya. Yakni engkau tidak mampu melaksanakan wasiat baginda itu kecuali dengan memerdekakan hamba itu. Maksudnya dia dah dapat tawanan tadi kan daripada Rasulullah. Rasulullah wasiatkan kepada dia, ambillah orang ini dan baginda bersabda, seorang penasihat itu adalah orang yang dipercayai. Ambillah orang ini, sesungguhnya aku melihat dia solat, dan lakukanlah dia dengan baik. Layan dia dengan baik. Dalam agama kita ni sangat menekankan untuk kita melayan orang bawahan kita dengan baik. Melayan main kita dengan baik. Sebab dia bukan binatang. Main kita bukan haiwan. Dia seorang manusia yang ada perasaan. Yang ada feeling. Bagaimana kita manusia, kita ada feeling, kita ada perasaan. Bahawa orang-orang bawahan kita itu adalah manusia-manusia yang spesifik dengan kita, yang mempunyai feeling, perasaan. Mereka ada mood seperti kita ada mood, mereka ada mental seperti kita ada mental. Rasul kita layani orang-orang bawahan kamu dengan baik, orang-orang pembantu kamu dengan baik, layan pembantu-pembantu rumahmu dengan baik, layani khadam-khadammu dengan baik. Sayyidina Anas menjadi pembantu Rasulullah. Rasul 10 tahun beliau jadi pembantu. Rasul tak pernah melengking hati beliau terhadap apa yang beliau kerjakan yang tak disuruh oleh Rasulullah, dan apa yang beliau tak kerjakan perkara yang disuruh oleh Rasulullah. Ya, bagi dia tak pernah, kenapa kau tak buat? Rasul tak pernah kata, kenapa? Ataupun kenapa kau buat macam ni? Tak pernah. Tidak ada, Rasul tak pernah tanya. Rasul akan tanya, sudah siap ke belum? Sudah siap ke belum? Kalau perkara itu tak elok, kita lain kali jangan buat lagi. Kalau benda tu patutnya tak perlu buat, tapi dia buat. Terus kata lain kali, next time jangan buat lagi. Hati-hati. Kalau Rasul suruh dia pergi kedai, sebab Sayyidina Anas ni dia masih remaja. Kadang dia pergi tengah jalan, dia jumpa orang kawan dia main-main, dia main sekali. Kalau dia main baling selipar, dia join sekali. Dia masih budak-budak lagi. Sebab Rasulullah pasti bila sampai Madinah tu, ibu Sayyidina Anas ni wakafkan anak dia untuk jadi pembantu Rasulullah. Ketika tu beliau umur 10 tahun.
Rasulullah tunggu kat rumah mana? Dia hantar pergi kedai. Tak balik-balik. Rasulullah pun kata ni masih ada blok kat tengah-tengah. Rasulullah pun cari. Tengok sini Anas tu. Tengah nak totok guli. Rasulullah pun pergi dekat. Dia tarik sikit telinganya. Dia nak dekatkan dengan mulut Rasulullah. Tarik. Have you done what I told you before? Oh, yeah, I'm going now. On the way. On the way. Typical answer. On the way. Tak on the way pun. Tak keluar rumah lagi. On the way. Ya, jawapan pertama. Jadi Anas pun tak pernah kata chief pun, tak pernah menghardik pun pada dia. Sikit pun tak pernah. Kalau benda pecah pun harus ada, kenapa kau pecahkan? Takkan tanya kenapa. Kenapa pecah? Bukan hardik marah bukan boleh bercantum balik. Kaca yang pecah. Kalau pecah Rasulullah, tu dah sampai ajal tu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Rasulullah kata setiap perkara ada ajalnya, begitulah bekas rumah ada ajal yang ditetapkan Allah, yang ditakdirkan Allah. Apabila ajalnya tiba, dia pecah berderai, pecah seribu. Hardik orang pun tak bercantum balik. Kotorkan hati, rosakkan emosi, downkan mood. Buat apa? What for? Dah takdir Allah. Oh, dah ajal. Oh, ni dulu pergi kat Turki. Oh, dah ajal. Oh, ni dulu kat Madinah ni pergi, dah pecah dah. Alhamdulillah, dah ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalas. Bas. Yeah. Move on. Yeah. Baik. Kemudian bila balik, bawa dua tawanan tadi. Sukalah dapat pembantu kan. Tak pernah ada pembantu, ada pembantu. Kemudian beliau pun ceritalah pada isteri. Begini, Rasulullah kata begini, wasiat yang begini. Kalau wasiat yang begitu, layanan yang terbaik yang the best you can give, layanan yang terbaik adalah kamu merdekakan dia. Set him free. The best thing that you can give, you ever give to a servant, to get captive. Tawanan. Ta'in ya. Betul juga cakap kau. Layanan terbaik kita boleh bagi kat dia. Dengan set him free, maksudnya kot sekatilah dia nak beribadah macam mana, lepas ni dia merdeka, dia tak terikat, dia tak perlu nak berbeban dengan tanggungjawab untuk bantu kita. Abu Haitham berkata, kini dia merdeka. Bila sebut saja merdeka, mulut keluar perkataan. Dalam agama kita ni ada beberapa perkara yang kalau disebutkan secara lawak pun dia tetap terjadi. Antaranya merdekakan hamba. Kalau dia cakap dengan hamba dia, you are free now. No, I'm joking. I said you're free. I just kidding. Don't get happy so early. I just kidding. Don't get happy for nothing. Dah. Dia kata kidding ke apa ke? Dah. Dia dah terlepas. Ataupun soal selain daripada merdeka, ada juga rumah tangga pernikahan. Aku talakkan kau. Tak, I'm just kidding. I just kidding. Aku ceraikan kau. Ingat. Dah. Ya. Baik. Salah satu jituhum dan jitun wahazluhunna jitun. Tiga perkara yang seriusnya itu jadi betul dan main-main pun jadi betul. Perceraian, nikah dan
merdekakan hamba. Nikah ni macam ni dah, berlakon dah. Ayah ni pelakon, anak dia pun pelakon cerita yang sama. Ya. Dinikahkan dengan pelakon lelaki ni, pada anak dia yang pelakon tu juga dalam satu filem yang sama. Betul? Aku nikahkan di kau, bla bla bla. Sah, dia ada saksi pula. Sah, dah. Tak apa, dia berlakon dia kata, dan nikah. Dah terjadi nikah. Dia kalau tak terjadi nikah tu dalam senario, kalau orang tu dah ada 4 isteri, pelakon tu dah ada 4 isteri, yang kelima tu tak sah. Baik. Baginda Rasulullah SAW bersabda. Kemudian Abu Haitham pun jumpa Rasulullah SAW, bagi tahu apa yang terjadi dia dengan isteri dia, sampai isteri dia nasihatkan untuk yang terbaik, layanan yang terbaik, sebab aku sudah terbagi yang terbaik merdekakan dia, maka aku ikut cakap isteri aku merdekakan dia. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan seseorang Nabi dan seseorang khalifah, melainkan baginya 2 orang pendamping. Yang pertama, pendamping yang menyuruhnya membuat kebaikan dengan ma'ruf dan mencegahnya daripada kemungkaran. Dan satu lagi, pendamping yang tidak menghalangnya kepada kerosakan. Sesiapa yang terpelihara daripada pendamping yang jahat, maka dia telah terpelihara. Maksudnya, apa yang kamu dapat ni daripada pendamping seorang isteri yang sangat baik, yang dapat bagi very good counsel, very good advice to you. Ini sebenarnya sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan pada setiap Nabi. Pada setiap Nabi, Allah Ta'ala akan bagi orang yang berada di sampingnya, orang yang dapat bagikan rundingan yang baik, usulan yang baik, yang memberi cadangan-cadangan yang baik. Sebab Allah Ta'ala jadikan dunia sebagai darul asbab, kan? Darul asbab. Jadi ada hal-hal dunia yang Allah Ta'ala suruh Nabi-Nabi pun ambil meeting, mesyuarat dengan orang-orang yang tak dapat wahyu pun. Yang dapat wahyu Nabi SAW. Tapi untuk hal-hal dunia, Allah Ta'ala suruh untuk meeting, mesyuarat, ambil pendapat, ambil cadangan daripada para sahabat Nabi. Sebab Allah nak ajar kepada umat ini, sebab ada keberkatan dalam mengambil mesyuarat, ambil cadangan daripada orang-orang yang berkelayakan, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang baik. Jadi Rasulullah SAW nak kata rasa puji pendamping yang Allah Ta'ala bagi kepada Abu Haitham. Maksudnya you have a good wife. Sebab para Nabi pun memang Allah Ta'ala bagi, walaupun kalau tak daripada isteri, masih ada sahabat-sahabat di tepinya, yang mendampingi. Macam Rasulullah sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat Asyarah Mubasyarah yang dijamin syurga, yang sahabat-sahabat yang telah Allah jamin syurga sejak mereka hidup. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Semua orang-orang yang namanya telah diisytiharkan sebagai ahli syurga sebelum mereka meninggal dunia lagi. Masih hidup lagi, sudah diberitahu nama-nama mereka telah tertera di pintu syurga yang mereka pasti akan memasuki. Confirm penghuni syurga. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini ada orang yang biasa mencadangkan. Ketika peperang Khandaq, Sayyidina Salman Al-Farisi katakan, ya Rasulullah, betul muka bumi di Madinah ni rasanya terbaik kita gali parit yang besar sekali, keliling berkilo-kilometer keliling. Sebab belakang Madinah tu ada bukit. Bukit tu tak apa dah, tapi daripada hujung bukit sana sampai hujung bukit sini, sebab tengah-tengah kota Madinah, kita gali parit besar. Sebab Sayyidina Salman kata, saya pernah tengok strategi perang seperti ini ketika saya buat dia di luar negara dulu. Sebab Sayyidina Salman ni banyak mengembara. Beliau masuk Islam di usia yang lanjut, banyak mengembara di banyak negara, dan diterima oleh Rasulullah. Oh, bagus juga idea kau. Okey lah. Jadi Sayyidina Salman lah yang jadi ketua engineer, pecahkan para sahabat ni
kepada kumpulan ni korek daripada berapa kilometer, sebab dia kena korek 11 kilometer semua sekali. 11 kilometer daripada hujung ke hujung. Yang hujung sana bertemu ke bukit, hujung sana bertemu ke bukit. Jadi bila tentera musuh datang, mereka pun terperanjat. Sebab kuda takkan dapat lompat, sebab dalam dia sangat dalam. Lebar sangat dalam. Dia bukan lokang. Bukan gali longkang. Khandak ni bukan gali longkang kecil macam parit kecil. Lalu itu parit tepi rumah kita tu, itu katak pun boleh lompat itu. Ini saya kata gali apa tadi? Paritnya. Ini parit besar. Parit yang kuda pun tak dapat nak lompat. Kuda lompat memang kena panah daripada arah sana. Sebab dia lebar dan dalam. Ya, macam terusan tali air yang besar begitu. Tapi sangat mujahadah para sahabat dalam keadaan berlapar ketika perang Khandaq. Perlu menggali parit dan perlu menggali lubang besar. Jadi Rasulullah sentiasa terima. Walaupun Rasulullah tak terfikir pun nak gali macam tu. Tapi Sayyidina Salman yang syorkan, bagi dia terima syor. Dan akhirnya, Alhamdulillah, Kota Madinah terpelihara daripada musuh dalam peperangan Khandaq tersebut. Baik. Sebenarnya untuk orang muda bernikah, bila dia ingin memilih calon pasangannya, dia kena fikirkan orang ini orang yang dia akan dengar nasihatnya, dengar syur-syurnya, cadangan-cadangannya. Maka dia kena buat pilihan yang terbaik, yang boleh membantu agamanya, yang boleh membantu akhiratnya. Bukan pilih sambil lewa saja, ataupun pilih yang asalkan berharta sudah. Asalkan dia sudah ada kereta, sudah ada jawatan bagus, ya, sudah ada beberapa digit dalam balance account bank, ini sesuai untuk anak aku. Maka itu ukurannya. Kalau itu ukurannya, akan mudah porak-poranda rumah tangga tersebut. Tak lama. Dah beribu habis, wedding habis. Ya. Penat tak letih lagi, tak habis lagi. Ya. Cateringnya, dengan dewannya, dengan jemputannya, bla 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 bla. Sekali rumah tangga ni dah masuk mahkamah, keluar dari mahkamah. Ya. Ya, ada yang dah memang jadi takdir Allah. Semua memang takdir Allah SWT. Akan tetapi manusia diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk pilih pasangan yang baik. Rasulullah bagi yang tips ni. Bagi tips bagaimana lelaki pilih perempuan yang macam mana, dan perempuan ataupun keluarga perempuan pilih lelaki yang macam mana. Rasulullah dah bagi tips dah. Apabila tips tu tak diikuti, kita lihat kes perceraian. Kalau saya kerja kat Jabatan Agama Islam, kes perceraian sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan macam main-main dah. Zaman sekarang nikah ni macam main dah. Muda-muda. Kalau rumah tangga kita ni dah 40-50 tahun tu bersyukur dah. Dapat bertahan. Ya. Dengan penuh kesabaran tu, 40-50 tahun, 30-40 tahun, tu pun banyak sabar tu dengan pasangan tu. Allah ada tahu. Sabar macam mana. Ada orang yang jadi wali Allah sebab dia bersabar dengan pasangan dia. Bahkan ramai. Ada sebuah kitab, ulama tulis, Al-Butul Jah. Anil ulama alladzina yasbiruna ala zawjah. Maksudnya, kisah-kisah para ulama yang bersabar dengan kerana isteri mereka. Ada di antara mereka memang jadi wali sebab bersabar dengan isteri masing-masing.
isteri-isteri banyak komplain, semua benda tak cukup. Tapi bukan isteri para ulama. Banyak benda tak cukup, komplain. Ya, isteri pun banyak bersabar dengan suami. Para isteri ramai jadi wali Allah sebab sabar dengan suami dia. Tapi sebab nak bukukan tentang wanita ni, tentang ulama wanita pun susah kan nak cari. Jadi dihighlightkan ulama lelaki lah yang dapat isteri yang kerenanya macam-macam. Ya, Rasulullah kata, jadi Rasulullah ditanya kenapa orang perempuan lebih ramai dalam neraka. Masalah sebab mereka tak berterima kasih kepada suaminya. Perempuan kata, alamak, itulah kita yang macam tu. Jadi mereka banyak bersedekah. Keluar daripada majlis, banyak bersedekah supaya dengan sedekah ni dapat selamatkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila manusia tu dah dengar amaran, ditunjukkan kesungguhan dia untuk takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bersangka baik pada Allah, bahawa dengan sedekah itu dapat melepaskan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala lepas pandanglah dia punya kekurangan dia dengan suami dia. Banyak kekurangan suami masing-masing, ya, tapi dia nak bersangka baik pada Allah. Sebab Allah ni, Allah berfirman dalam hadis kursi, aku di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Ya. Rasul tak suruh kata, kamu dah banyak tak berterima kasih dengan suami, baik banyak bersedekah. Tak. Tapi para sahabat nak tahu antara perkara yang dapat menyelamatkan daripada api neraka adalah sedekah. Ya, sedekah. Kesungguhan. Yang taubat pun taubat. Tapi kena tunjukkan kesungguhan daripada segi luaran, aksi luaran. Ya. Itu sedekah. Sebab sedekah ni dia mujarab untuk menjauhkan manusia daripada musibah. Baik musibah dunia maupun musibah akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan sedekah itu mereka nak bersangka baik pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepas pandangkan kesilapan dia selama ni dengan suami dia. Dan syukur kalau isteri itu orang yang bersedekah. Sebab sepatutnya memang perempuan lebih mudah bersedekah daripada suami. Tapi kalau isteri itu pun bakhil kedekut, problem juga. Dan sepatutnya wanita yang paling mudah bersedekah. Sebab yang lelaki ni dia cari duit. Jadi dia tahu harga keringat. Perlu cari duit. Kalau wanita ni, tiba cukup masa, masuk akaun. Sepatutnya lebih mudah untuk bersedekah. Tapi kalau dia pun bakhil kedekut, ini nak pergi trip sana, Balkan tak pergi lagi. Ini nak pergi trip Turki, tak pergi lagi. Menyebabkan dia kedekut dan bakhil. Itu nasib masing-masing lah. Tapi para sahabat Nabi yang wanita bila dengar saja, ramai wanita dalam neraka, terus bersedekah. Maksudnya mudah-mudahan lah nak bersangka baik pada Allah, dengan sedekah ni dapat tebus mereka. Baik. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id, hadatsani ayahku daripada Bayan bin Bishr daripada Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah orang musyrik fi sabilillah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun termasuk 10 orang yang dijamin syurga, antara yang terawal masuk Islam bersama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi, yang Sayyidina Abu Bakar bawa, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang yang pertama menumpahkan darah orang musyrik fi sabilillah. Sebab pada peperangan di Madinah tu, di Badar, beliau adalah yang pertama sekali melepaskan anak panah. Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama memanah musuh dengan anak panah fi sabilillah. Bayangkan kamu melihat aku berperang dalam pasukan Istabah. Istabah ni kita 10 hingga 40 orang. Daripada para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, kami tidak makan melainkan hanya daunan kayu dan daunan dari pokok yang berduri, sehingga terluka tepi pipi kami. Salah seorang daripada kami ada yang terjatuh tertungkus seperti kambing dan unta kerana kelaparan. Ada kelompok daripada Bani Asad mencercaku dalam agama yang mengatakan solatku tidak baik
Sungguh aku rasa kecewa dan tuduhan itu amalanku sia-sia kerana dikatakan solatku tidak baik. Terjemahan tu tak berapa tepat. Maksudnya di peringatan terakhir tu beliau nak kata beliau berkorban yang daripada awal bersama Rasulullah SAW, bersama Rasulullah dan menimba ilmu daripada Rasulullah, antara lapisan yang paling awal menerima kefahaman Islam daripada Rasulullah, direct daripada Nabi SAW. Tiba-tiba ada kelompok daripada Bani Asad yang mencerca berkenaan dengan kefahaman agamaku. Dengan kefahaman agamaku, suatu kefahaman yang tak betul. Sungguh aku kecewa dengan tuduhan itu. Maksudnya terjemahan yang betul adalah rugilah aku sebenarnya. Rugilah aku. Jadilah aku akan jadi orang yang hampa tanpa ada apa-apa. Penuh sia-sialah aku kalau aku tak faham agama yang dibawa Rasulullah. Aku orang yang pertama terima Islam. Aku kelompok yang pertama bersama Rasulullah sejak di Mekah berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba ada Bani Asad yang mentohmah. Kita perlu faham ya. Selepas Rasulullah wafat, para sahabat ni mereka bersama dengan generasi setelah mereka. Generasi mereka ni penuh dengan cabaran. Sayyidina Osman dibunuh oleh siapa? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam sendiri. Bayangkan Sayyidina Osman. Ini lapisan tabi'in ni. Tapi tabi'in yang bukan tabi'in yang setia lah. Yang dah bercampur aduk pemikiran. Ya. Sayyidina Osman yang bunuhnya orang Islam. Yang bunuh Sayyidina Umar bukan Islam. Yang bunuh Sayyidina Ali orang Islam. Yang bunuh Sayyidina Umar adalah Majusi. Tapi zaman Sayyidina Ali kita lihat macam mana pergolakan dah dahsyat pada ketika itu. Maksudnya sahabat mendepani orang-orang yang tuhmah, yang tak nak terima apa yang datang daripada para sahabat. Itu peristiwa tahkim kan. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ni mereka kata kami nak terima apa yang Quran kata je. Apa yang sahabat-sahabat kata ni manusia biasa. Jadi ada kesilapan. Dan kami nak ambil yang sahih je terus. Daripada Al-Quran saja. Padahal sahabat-sahabat besar Nabi masih hidup. Tapi mereka kata sahabat-sahabat pun tak betul. Bayangkan para sahabat hidup dengan mereka yang seperti itu. Inilah yang didepani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang yang dah dijamin syurga pun tak terlepas daripada mulut-mulut jahat manusia yang lain. Bayangkan kalau Nabi sendiri pun tak terlepas daripada mulut manusia, para sahabat Nabi tak terlepas daripada mulut-mulut manusia, ini kan lagi kita. Maka kita jangan terlalu berdendam, bermusuh dengan orang lain yang mengata kita. Maafkan dia, doakan dia. Jangan terlalu memendam rasa, memendam kebencian. Bersangka baik dengan mereka dan doakan kebaikan untuk mereka. Jika ada laluan untuk nasihatkan mereka, untuk dengan nasihat yang baik, untuk fix up, nasihatlah, tegurlah dengan teguran yang baik. Tak perlu kita nak menghentam dia dengan kata-kata yang kesal, kata-kata yang mencarut, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Tidak perlu. Para sahabat pun mereka menerima. Kalau saya tak buat orang, kenapa orang buat saya? Para sahabat lagi tak buat orang. Nabi SAW lagi tak buat orang. Tapi orang tetap mengganggu mereka. Imam Syafi'i berkata, Allah pun tak terlepas daripada mulut manusia mengata Allah macam-macam. Allah begitu, Allah begini, Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada begini, anak perempuan, Allah ada anak lelaki, macam-macam. Imam Syafi'i kata, Rasulullah, para Nabi-Nabi pun tak terlepas, para sahabat pun tak terlepas, ini kan lagi aku yang banyak kelemahan. Jadi
Aku buat rutin harian untuk maafkan semua orang yang pernah menyakiti aku. Setiap hari. Aku tak nak bangkit ke akhirat dalam keadaan aku tak sempat maafkan orang-orang yang pernah mengganggu, menyakiti aku ketika di dunia. Supaya aku tak nak jumpa Rasulullah dalam keadaan salah seorang umatnya tertahan di mana-mana kerana aku tak sempat maafkan dia. Aku nak gembirakan hati Rasulullah SAW, maka aku maafkan semua orang. Sampai di situ insya-Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari persaudaraan dengan Nabi SAW dan kehidupan para sahabatnya, kehidupan Nabi, ianya menambahkan lagi kemuliaan akhlak kita, kerana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka apa yang kita ingin dapat daripada kita mempelajari ilmu agama ini adalah bagaimana kita mempunyai akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Dan antara akhlak yang mulia itu mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah lepas pandangkan kesilapan orang lain, dan hati kita bersih daripada menyimpan rasa dendam, benci pada orang lain, dan hati kita harapkan kebaikan kepada orang tersebut dan terus berdoa kepada Allah agar Allah berikan kebaikan taufik hidayah kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang mulia, berikan kita kesudahan hidup yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.